Okey, kita kembali pada agenda kita. Jeff, ayat berapa kita petang ni, Jeff? Ayat 157. Surah nombor 7, ayat 157. Surah nombor 7, surah Al-A'raf. Surah bertemakan tembok-tembok tinggi. Ayat yang kita fokuskan petang ini, ayat 157. Bismillah. Alhamdulillah. Kurang sihat sikit petang ini. Mula-mula kelas dan minum air. Jeff kata jarang kelihatan fenomena seperti itu. Ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Al-A'raf 157. Ayat ini begitu istimewa, walaupun hanya satu ayat, tetapi dia teramat special. Dan bila kita bincang tafsirannya nanti, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan lebih memahami mengapa ayat ini amat special untuk kita dan umat akhir zaman ini biiznillah. Maksud ayat yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, yang merupakan Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Rasul ummi menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka daripada melakukan yang mungkar. Dan dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan ke atas mereka segala yang buruk. Dan dia membuang daripada mereka bebanan-bebanan dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman dengannya, memuliakannya dan menolongnya dan mengikut cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang muflihun, yakni orang-orang yang beruntung ataupun orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Pada sesi pertemuan yang lepas kita bicarakan tentang beberapa konsep penting. Yang pertama sekali ialah Allah mengatakan azab Allah itu Allah timpakan kepada orang yang khusus yang dikehendakinya. Apabila Allah hendak mendatangkan ataupun menimpakan azab siksaannya di dunia, maka dia timpakan khusus kepada orang yang bersalah itu.
ataupun pada kelompok yang bersalah itu. Maka itu kehendak Allah dalam konteks menimpakan azab. Tetapi Allah mengatakan rahmat Allah, yakni adapun rahmat Allah, dia meliputi segala sesuatu. Tidak ada batas. Meliputi hatta kepada orang-orang yang berdosa. Hatta ke atas orang-orang yang menderhakai Allah. Mereka masih mendapat rahmat Allah. Fir'aun sebagai contoh. Begitu zalim, begitu kejam. Menentang Nabi Allah Musa. Tapi masih boleh bernafas. Masih boleh makan dan minum, bergerak, meneruskan kezalimannya. Itu rahmat Allah yang masih Allah berikan pada Fir'aun yang terlaknat itu. Walaupun akhirnya Allah timpakan azab, siksaan kepadanya dalam bentuk dia tenggelam di Laut Kulzum. Itu pada suatu ketika sahaja. Tapi dalam banyak masa kehidupan Fir'aun, dia menghirup rahmat daripada Allah. Datang bala seketika-seketika ke atasnya. Jadi rahmat Allah meliputi segala, kata Allah. Dan telah kita angkat kisah tentang Bani Israel. Kita berikan sebagai contoh pada suatu ketika di era Nabi Allah Musa, Allah mewajibkan Bani Israel untuk berjihad. Sebelum boleh mereka memasuki tanah, bumi yang Allah sediakan bagi mereka, yang kita fahami sekarang sebagai bumi Palestin. Sebelum ini Allah anugerahkan bumi itu kepada mereka. Selepas mereka berhijrah keluar Mesir, merentasi Laut Kulzum, menyeberanginya, kemudian Allah mengatakan, masukilah bumi ini. Tetapi kamu hanya boleh memasukinya dengan jihad. Kamu kena memerangi satu kaum yang ganas, kaum Amalik. Maka Bani Israel enggan melakukannya. Mereka berkata, ya Musa, pergilah berperang kamu dengan Tuhan kamu. Kamu dengan Tuhan kamu pergi perangi mereka. Adapun kami, we are going to sit here and wait for you. Adapun kami akan duduk di sini menantikan kepulanganmu. Pergilah kamu dengan Tuhanmu berperang. Biadab sungguh Bani Israel. Kesan daripada mereka cuma hendak menang dengan senang. Mereka hendak kemewahan anugerah Allah dengan mudah. Kesannya Allah bagi susah. Nak mudah dapat susah kalau jalannya tak ikut kehendak Allah. Maka akhirnya mereka diletakkan di padang pasir. Mundar-mandir di padang pasir selama lebih kurang 40 tahun. Ini akan kita perincikan dalam surah yang lain. 40 tahun mereka mundar-mandir di padang pasir sebagai hukuman daripada Allah. Ayat yang kita bicarakan minggu lepas, bila Allah timpakan azab, dia agak spesifik. Kerana sebab-sebab yang spesifik. 40 tahun mereka mundar-mandir di padang pasir. Ketika mereka sedang dihukum itu, rahmat Allah tetap Allah kurniakan kepada mereka. Mereka tiada makanan. Maka Allah turunkan makanan istimewa dari langit. Manna dan salwa. Manna kata ulama seperti manisan. Dia turun dari langit. Kata sebahagian ulama tafsir, dia seperti hujan gerimis. Tapi dia makanan. Dia turun berbentuk hujan gerimis. Ada ulama tafsir kata ia turun, makanan yang bernama manna itu turun seperti salji. It comes down like snow. And it is food for them. Itu makanan untuk mereka, manis seperti madu. Kemudian Allah hantar burung seperti burung puyuh yang jinak-jinak datang pada mereka, yang boleh mereka sembelih dan makan dagingnya. Rahmat Allah diberikan kepada mereka
Walaupun mereka di padang pasir itu sebab dihukum oleh Allah. Kemudian mereka dahaga. Mana air? Nabi Allah Musa mengambil tongkat, diketuknya sebuah batu besar, terpancar 12 pancaran air dari batu besar itu. Bani Israel ada berapa suku sakat mereka? Ada 12 suku sakat mereka. Maka terpancar 12 pancaran air mewakili 12 suku sakat mereka untuk meminum dari penjuru masing-masing. Mereka sedang dihukum, tapi kurniaan daripada Allah, rahmat Allah diturunkan walaupun kepada mereka yang seperti itu. Bila kita baca dan kita amati kisah-kisah Al-Quran ini, kita bisa faham, oh, bila Allah timpakan azab khusus kepada orang yang Allah kendaki. Tapi rahmat Allah tiada batas. Kafirun masih boleh makan, masih boleh enjoy. Padahal dia kafir. Yang bakar Quran baru-baru ini, dia tak lumpuh, dia masih boleh berjalan, dia masih boleh makan, minum, berparti. Mengapa tidak Allah humbankan dia terus dalam azabnya? Tidak. Rahmat Allah luas, memberi peluang pada manusia untuk insaf. Tapi jika melampau lebih pada suatu ketika, Allah timpakan azab secara spesifik, khusus kepada orang yang berkenaan ketika itu. Ini kita ulangi sebab dia penting. Sebab itu bila kita faham ayat yang kita bincang minggu lepas, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah begitu meluas. Orang kata kita kena kanser dan sebagainya. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan layan kesegulan kita. Jangan kita raih depression, keresahan, anxiety. Ajar dan ajak diri banyak bertawakal kepada Allah. Ajar dan ajak diri untuk banyakkan pergantungan kepada Allah. Dan tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Dengan cara kita melaksanakan ibadah. Selepas beribadah kita berdoa. Dalam beribadah kita berdoa. Terutama dalam solat ketika sujud. Jangan sujud saja. Sujud dengan tasbih. Jangan berhenti di situ. Pada ketika itu, doa di hati. Minta apa yang kita hajatkan. Rahmat Allah akan turun. Tapi kita kena buat. Kita kena minta. Kita kena suarakan apa yang kita hajati. Maka Allah Maha mendengar. Allah akan memberi. Jangan berputus asa. Selagi mana kita bernafas dan bernyawa ini. Itu telah kita bicarakan pada minggu lepas. Dan yang keduanya ialah kita bicarakan tentang kepentingan 3 perkara. Bagi setiap umat, bagi setiap zaman, 3 perkara ini mesti diangkat untuk berjaya. Pertama, takwa. Takwa ini apa dia yang mendasari takwa? Bila kita sebut takwa, apa dia yang paling penting yang kena ada, ciri paling penting yang kena ada pada takwa? Apa dia? Itu dia jawapan dia. Taat. Hidup dalam taat. Ada lagi perincian-perincian ciri-ciri lain, tapi ini yang paling dasar. Bila kita sebut takwa, ingat. Kata Hamka, dia bukan sekadar takut. Ada orang kata takwa ni takut. No, kata Hamka. Takwa ni solat. No. Takwa ni bangun malam. No. Rajin puasa sunat, wrong. Bukan sekadar no, wrong. Rajin tahajud, wrong. Rajin puasa sunat, wrong. Rajin baca Quran, wrong. Habis takwa apa dia? Taat dalam hidup. We are talking about our life as a whole.
seluruh hidup ini demi taat kepada Allah. That is taqwa. Apa yang kita buat, buat mengikut Allah kerana Allah. Apa yang kita buat, buat mengikut kehendak Allah kerana Allah. Apa saja. Itu orang bertakwa. Benda kedua yang kena ada untuk berjaya ialah apa dia? Zakat. Ayat 156 kita bicarakan minggu lepas. Hujung ayat 156. Nak berjaya kena ada takwa. Itu umum. Taat. Yang kedua, perkara yang sering manusia lupa. Padahal dalam takwa dia sudah ada perkara itu. Tapi orang lupa sebab harta benda ini biasanya orang agak bakal sedikit nak keluarkannya, maka Allah sebutkan cara khusus selepas takwa kena ada penunaian zakat. Harta benda you bukan you punya. Allah punya. Allah berikan kepada you sebagai pinjaman sementara, gunakan mengikut kehendak Allah. Zakat diwajibkan. Dan yang ketiganya ialah beriman dengan ayat-ayat Allah. Dalam konteks kita hari ini, beriman dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi ayat ini dia turunkan, ayat tentang takwa, zakat, beriman, Allah turunkan berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan golongan Bani Israel. Selepas Allah ceritakan Nabi Allah Musa bawa 70 orang di tempat pertemuan dengan Allah, kemudian datang ayat 156 yang menyebutkan tentang 3 benda ini dan sekaligus memberi peringatan kepada Bani Israel, kalau kamu bertakwa, kamu keluarkan zakat dan beriman dengan ayat-ayat Allah untuk mereka Taurah. Dan beriman dengan ayat-ayat Allah dalam Taurah artinya nak kita hubung kaitkan dengan ayat 157. Nak kita kaitkan dengan ayat 157, mereka kena beriman dengan ayat-ayat Allah. Dalam konteks mereka beriman dengan ayat-ayat dalam Taurat yang antara ayatnya ialah menceritakan tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Selepas itu datang ayat 157. Mereka beriman dengan Taurat. Dalam Taurat ada cerita tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka jika mereka beriman dengan ayat Allah, beriman dengan Taurat, mereka kena beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah ayat 157. Maka jadilah mereka seperti yang Allah sebutkan dalam ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang ummi. Jadi orang yang beriman dengan kitab-kitab terdahulu, beriman betul-betul, dia mesti beriman dengan Rasul ummi. Ar-Rasul yang merupakan An-Nabiyal Ummi. Nabi yang ummi. Yakni siapa dia? Insan pilihan itu. Nabi yang ummi ialah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Hamka, Nabi yang ummi artinya yang tidak pandai menulis dan membaca. Kata Hamka, Nabi kita disebut ummi sebab baginda tidak pandai menulis dan membaca. Dan ketika mengangkat menjadi Rasul, baginda tetap tidak pandai menulis dan membaca. Dan di waktu mula-mula wahyu turun kepada baginda di Gua Hira, malaikat Jibril menyuruhnya membaca. Dan dia berkata, Ma ana biqari. Aku tidak tahu membaca, aku tidak pandai membaca. Sebab baginda buta huruf. Seterusnya berkata Hamka, tapi kadang-kala orang-orang yang buta huruf, dia seorang yang genius. Dia seorang yang luar biasa. Apatah lagi Nabi Muhammad SAW. Untuk mengatakan baginda genius pun tidak begitu tepat. Baginda lebih daripada genius.
Baginda mendapat sesuatu daripada Allah dalam bentuk wahyu. Jenius tidak mendapat wahyu. Baginda mengatasi jenius itu. Tapi manusia hari ini, dia hanya faham bahasa jenius, maka Hamka mengguna bahasa jenius. Kadang-kadang manusia yang buta huruf, dia jenius. Kata Hamka sebagai contoh. Sebagai contoh, Sultan Akbar di Hindustan, Sultan Akbar di India sebelum ini, sampai matinya dia buta huruf. Sultan Akbar. Sultan Akbar di India sebelum ini, dia tidak tahu membaca dan menulis, tetapi dia seorang tokoh falsafah. Raja Akbar tidak tahu membaca dan menulis, tapi dia tokoh falsafah di eranya ketika itu. Dengan pemerintahannya yang luar biasa. Maka Nabi Muhammad SAW pastinya lebih daripada itu. Buta hurufnya Nabi kita SAW itu atas kehendak ilahi. Kalau baginda tahu, pandai membaca, kemudian baginda membacakan Quran kepada manusia. Mungkin ada manusia mengatakan, mungkin dia dapat dari pembacaannya. Dia membaca kitab itu, kitab ini. Dia mungkin terpengaruh dengan tulisan-tulisan tokoh-tokoh Yunani. Sebagai contoh. Tapi tertolak dakwaan di penjuru itu. No, that is impossible. Itu tidak mungkin berlaku. Muhammad ini tidak tahu membaca. Oh, Quran ini dia yang tulis. Dia tidak tahu menulis. Menulis tidak tahu, membaca tidak tahu. Maka dia bukan menulis Al-Quran. Apatah lagi bahasa Arab Al-Quran. Luar biasa. Bahasa Arab Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, luar biasa. Saya sudah upload dalam laman web saya tentang tafsir ayat-ayat awalan. Bila ada ayat tentang Al-Quran itu, ada tokoh dari Mesir, tokoh bahasa. Dia kata Al-Quran ini, dia adalah Al-Quran. Di sudut bahasa Arab, Al-Quran adalah Al-Quran. Maksudnya, ya dia ikut kaedah-kaedah bahasa Arab, betul. Tapi ada ketikanya, dia keluarkan kaedah baru yang orang Arab ikut kaedahnya. Mana pernah orang Arab bila bercakap, memulakan percakapan dengan Yasin? Mana pernah berlaku benda seperti itu? Memulakan percakapan dengan, ataupun memulakan ucapan dengan Alif Lam Ra. Mana pernah itu berlaku di kalangan orang Arab? Tetapi Al-Quran menggunakan pendekatan begitu. Luar biasa. Sebab itu pakar-pakar bahasa Arab mengatakan Al-Quran adalah Al-Quran. Ya, dia menggunakan bahasa Arab, dia mengikut kaedah bahasa Arab, tapi dia lebih daripada itu. Dia mempunyai kaedah tersendiri dalam hal-hal tertentu. Maka kita pun bertemu Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Mana Arab faham semua itu? Jadi tak mungkin Nabi SAW yang ummi, tak tahu membaca, tak tahu menulis, akan terfikir tentang semua itu. Apatah lagi bila Al-Quran juga bercakap tentang masa akan datang. Ghulibatir Rum, Rum akan dikalahkan. Dikalahkan Rum, Ghulibatir Rum. Tapi Rum selepas dikalahkan, dia akan menang balik ke atas Parsi dalam masa bid'a sinin, dalam masa tak sampai 10 tahun. Perkara belum berlaku. Yang sudah berlaku,
ketika ayat itu turun ialah Rom dikalahkan. Dengan teruk sekali. Pakar-pakar sejarah bila menceritakan tentang Empire Rom dikalahkan ketika itu, mereka mengatakan tak mungkin Rom akan bangkit semula. Dikalahkan oleh Empire Parsi dengan dahsyat sekali. Dan dia berlaku di zaman Nabi SAW. Tapi Allah turunkan ayat mengatakan Rom akan bangkit menang within 10 years. Ada waktu, ada masa pula. Bid'a sinin. Dan belum sampai 9 tahun, benar-benar Rom mengalahkan Parsi semula. Dengan megahnya. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Kenyataan Allah jadi benar. Masa mungkin seorang Nabi yang ummi boleh faham semua itu? Mana mungkin seorang Rasul ataupun mana mungkin seorang manusia Arab yang ummi boleh tahu bahawa langit dan bumi alam diciptakan fi sittati ayyam, diciptakan dalam 6 masa. Thumma stawa 'alal arsy. Selepas itu Tuhan bersemayam di atas arsy. Mana mungkin seorang yang ummi boleh faham semua itu? Mana mungkin seorang Arab yang duduk di padang pasir, tidak pernah tengok lautan, tidak pernah pergi ke laut, tidak pernah tengok lautan, tidak pernah pergi ke laut, kehidupannya itu sentiasa di padang pasir dan seumpamanya. Kemudian dia bercakap tentang lautan yang hanya pakar laut faham. Mana mungkin seorang Arab yang ummi, yang tak pernah mengkaji, yang tak pernah melihat lautan, mengkaji lautan jauh sekali, tiba-tiba menyampaikan ayat tentang laut yang hanya pakar laut faham. Surah An-Nur ayat 40 bercakap tentang laut dalam. Kata Allah, ada 2 gelombang. Yakshahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahab. Dalam laut yang dalam itu ada gelombang. Di atas gelombang ada lagi satu gelombang. Di atas gelombang yang kedua baru kamu nampak sahab. Baru kamu nampak awan. Maujun, sahab. Mana mungkin kita faham, kita pun tidak faham. Mana mungkin seorang yang ummi yang tidak pernah melihat laut faham. Hari ini pakar samudera faham di bidang oceanografi. Tulis buku tentang deep sea, laut dalam, bidang sains oceanografi. Oh, memang dalam lautan di tengah-tengahnya ada satu gelombang yang dahsyat. Kapal selam pun boleh terpelanting dengannya. Kerana pertembungan antara laut bahagian atas dan laut bahagian bawah. Yang atas itu agak kepanasan sedikit, yang dalamnya itu sejuk lagi. Dia bertembung di tengah-tengah, maka berlakulah satu gelombang yang dipanggil sebagai internal waves. Kemudian di permukaan air, air bertemu dengan udara, berlaku lagi satu gelombang, ombak, iaitu surface waves. Dan di atasnya awan. Baru kita faham di bidang sains oceanografi. Mana mungkin seorang ummi boleh faham semua itu. Maka Al-Quran ini siapa punya? Timbul satu pertanyaan, jika demikian, dia ummi, tak pandai membaca, tak pandai menulis, bercakap bahasa yang pakar sastra pun kebingungan kadang-kala sebab kehebatan sastra dalam Al-Quran, sainsnya itu ke depan sungguh. Contoh tentang lautan tadi, bercakap tentang masa yang belum berlaku tapi pasti berlaku dan pasti dia berlaku dan berlaku sudah. Siapa dia? Maka Allah beritahu dia Rasul. Dialah Ar-Rasul yang ummi, yang tak tahu membaca, tak tahu menulis. Allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Dan mereka mendapati namanya, nama Nabi Muhammad SAW. Mereka dapati namanya tertulis dalam Taurat dan Injil
yang berada di sisi mereka. Jadi orang Yahudi Bani Israel sudah kenal baginda, ya, sepatutnya demikian. Orang Kristian sudah kenal baginda, ya, sepatutnya demikian. Sebab Allah memaklumkan nama baginda, malah cerita tentang baginda. Allah kata yajidunahu, mereka mendapatinya. Mendapati bukan sekadar nama, mendapatinya, namanya, cerita tentangnya terdapat maktuban di sisi mereka. Kata Imam Ibn Katsir, ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab para nabi sebelum ini. Mereka mengkhabarkan kepada umat-umat mereka tentang kebangkitannya, kedatangannya. Dan nabi-nabi sebelum ini telah memerintahkan umatnya sebelum ini untuk mengikutnya. Sifat-sifat yang ada dalam kitab-kitab mereka yang diketahui oleh para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Ibn Katsir mendatangkan beberapa riwayat yang menarik berkaitan dengan cerita Nabi Muhammad SAW telah termaktub dalam Taurat dan Injil. Ada kisah menarik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Shakhar Al-Uqaili, daripada Abu Shakhar Al-Uqaili, dia berkata, seorang Arab Badui bercerita kepadaku. Arab Badui memberitahu pada Abu Shakhar Al-Uqaili. Kata Arab Badui itu, aku pernah membawa barang dagangan ke Madinah semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku selesai menjualnya, aku pun berkata, aku akan menemui orang ini, yakni Rasulullah, untuk mendengar sesuatu darinya. Artinya Arab Badui ini mengatakan, aku ingin bertemu orang ini untuk mendengar sesuatu dari mulutnya. Ternyata aku menjumpainya duduk antara Abu Bakar dan Umar, dan mereka sedang berjalan. Aku mengikut mereka hingga tiba pada seorang lelaki dari kalangan Yahudi yang sedang membuka kitab Taurat untuk dibacanya. Dibacanya kepada putranya yang sedang sakit nazak, sakit tenat. Dan anaknya itu seorang pemuda yang rupawan, yang kacak. Arab Badui ini bercerita. Maka dia mendengar sabda Nabi, bahawa Nabi SAW telah berkata kepada Yahudi-Yahudi itu, bapa sedang baca Taurat kepada anak yang sedang sakit tenat. Maka Nabi SAW berkata, aku mohon kepadamu untuk bersumpah dengan nama Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kamu itu, apakah engkau mendapati sifat aku ada dalam kitabmu ini? Tanya Nabi. Dia sedang membaca, Yahudi sedang membaca kitab Taurat. Aku mohon kamu bersumpah dengan nama Allah, ada tak sifat-sifat aku dalam kitab Tauratmu ini? Maka si bapa itu menggelengkan kepala, menunjukkan tak ada cerita bab kamu ni, tak ada dalam kitab Taurat ni, tak ada. Tapi anak dia berkata, anak sedang sakit nak mati, ya? Sakit tenat. Ya, anak kontra bapa dia. Anak pun belajar. Ya, demi dia yang menurunkan kitab Taurat. Benar kami benar-benar menjumpai sifatmu dan tempat keluarmu, tempat datangmu dalam kitab kami. Dan aku sekarang bersaksi, la ilaha illallah, dan kamu itu pesuruh Allah. Dan selepas itu budak itu pun meninggal dunia. Selepas dia mempersaksikan sifat-sifat Nabi, dia sendiri baca dan temui dalam Taurat, dan masa itu juga terus dia mengucap 2 kalimah syahadah
dan kemudian dia terus meninggal dunia. Maka Nabi SAW pun bersabda pada para sahabat, Aqimul Yahudiyya an akhikum. Uruslah jenazah Yahudi ini kerana dia telah menjadi saudaramu. Artinya uruskan mayatnya mengikut cara kita. Sebab dia telah mengucap 2 kalimah syahadah dan telah menjadi saudaramu. Maka kemudian dia pun dikafani dan disolat ke atasnya. Hadis ini, kata Imam Ibn Katsir, hadis yang bagus lagi kuat. Kita boleh bincang hadis, kita bukan nak terus terima. Kita kritikal. Kita kritikal ni maksudnya, kita nak tengok pandangan ulama yang kritikal terhadap hadis ini. Kita bukan pakar hadis, kritikal kita pun tak guna. Tapi artinya, kita tak mau terus terima sehingga ada riwayat-riwayat yang menyokong. Sebab cerita-cerita tentang zaman dahulu ni kadang-kadang begitu sensasi. Sensasi sangat. Baru ini ada seorang ustaz di Kedah, dok kata ada sabda Nabi, siapa yang baca surah tak ada kaf, maka dengan cara tertentu cukuplah ia baginya. Jeff kan hantar kat saya video itu. Seorang ustaz terkenal di Kedah. Siapa yang baca surah Al-Quran tak ada kaf, maka kafin cukuplah baginya. Duk cerita ke anak murid dia, pengikut ramai. Akhirnya boleh kita selidik, hadis tu bukan sekadar palsu. Hadis palsu yang teramat teruk. Tak ada ulama pun terima hadis tu. Tak ada kitab pun yang memuatkan hadis tu. Kitab siapa pun tak ada di kalangan ulama. Rupanya bila pengkaji melakukan kajian, dia dari kenyataan seseorang saja membuat kaedah tertentu dalam bahasa Arab dan sebagainya. Jauh sekali hadis Nabi. Tapi dia ajar ustaz itu ajar macam dia hadis Nabi. Ini problem pada hari ini dalam pembelajaran ilmu. Kita belajar dengan ustaz dan kita yang belajar memanglah kita nak belajar. Niat kita bagus, kita nak tahu. Maka kita yang menyampaikan ini perlu amanahnya teramat tinggi. Kita nak sampai ke ilmu. Tiba-tiba hadis yang kita sampaikan itu hadis maudhu', hadis palsu. Yang haram disebarkan, kita yang dipanggil ustaz menyebarkannya. Kita berdosa besar. Dan orang yang beramal itu, mereka tak tahu apa, kita tanggung dosa. Sebab itu saya sering berkata bila belajar, jangan terpesona dengan serban, jubah, janggut, selepang. Itu semua bab dia. Bab kita, kritikal. You cakap, you bagi sandaran. Agama tertegak bukan sebab ustaz, bukan sebab ulama, tapi sebab nas dan dalil. Ulama dan ustaz tolong sebarkan nas dan dalil. Itu kerja mereka. Buat homework, buat kerja rumah, buat kajian, buat analisis. Supaya yang kita sebarkan itu betul. Di hadis ini nampak menarik kan? Hadis tadi kan? Nampak menarik kan? Oh, si anak tu mengatakan, ya, kisah cerita sifat kamu ada dalam Taurat. Kemudian dia meninggal. Kemudian dikafan, dia solatkan ke atasnya. Dan kata Ibn Katsir, hadis ini bagus dan kuat. Dan memiliki penguat yang sahih. Dan kata ulama, ustaz ke tokoh yang menyelidik kisah. Kita pakai ini, kitab ini ya. Sahih Tafsir Ibn Katsir. Sahih, dia start dengan sahih. Jadi tafsir Ibn Katsir itu dia kaji lagi. Sebab dalam tafsir Ibn Katsir ada yang asal, ada cerita-cerita Israeliat. Maka dia saring. Dia tapis. Dia ambil sesuatu yang agak kuat dari tafsir Ibn Katsir. Sebab itu kitab ini dia kata Sahih Tafsir Ibn Katsir. Bila saya baca kitab Arab itu, banyak dalam kitab Arab yang tidak ada di sini. Tapi saya faham. Dia saring, dia buang riwayat-riwayat yang tidak kukuh. Dan riwayat ini kukuh, dia masukkan. Dan dia kata riwayat tadi terdapat dalam Fathul Bari yang mensyarah hadis Bukhari. Jadi bukan calang-calang hadis lah. Dia diangkat sebagai hadis yang sahih. Okey.
Boleh? Jadi hadis tadi menceritakan betul kisah Nabi terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Perincian tentang kisah-kisah itu kita akan bincang selepas selesai tafsir ayat 157. Saya cuma ambil hadis tadi sebagai suatu cerita awal tentang apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Tetapi bila sesiapa yang ada tafsir Al-Azhar, dia akan sedar akhirnya Hamka bicarakan tentang ayat-ayat yang terdapat dalam Bible dan sebagainya. Puluhan muka surat dia bicarakan tentang itu. Dan kita tidak akan membaca semuanya. Tapi saya akan membaca dan membuat sinopsis. Dan kita akan manfaatkan juga satu kitab karangan oleh tokoh India yang telah berdebat dengan tokoh Kristian di India. Hasil debat itu dibukukan, hasil debatnya itu. Bukunya itu bernama Izharul Haq, menzahirkan yang hak. Itu kita akan bincang kemudian. Cuma yang tadi, cerita tadi, mukaddimah tentang apa yang ada dalam kitab Taurat dan juga Injil. Yang akan kita fokus akhirnya ialah Injil. Saya bacakan yang tadi sebab ia dari kitab Taurat. Dalam kitab Injil lagi banyak analisisnya. Tapi yang tadi dari kitab Taurat. Jadi Masya Allah. Benar kalam Allah. Kisah Nabi ada dalam Taurat dan Injil. Alhamdulillah. Clear? Baik, kita kembali pada ayat. Mereka yang mengikut Ar-Rasul yang merupakan Nabi Ummi yang terdapat di sisi mereka, tercatat di sisi mereka tentangnya, iaitu dalam Taurat dan Injil. Apa yang tercatat dalamnya? Antara yang tercatat ialah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Kita bicarakan itu dulu. Antara apa yang diceritakan tentang Nabi, sifat Nabi ialah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia mengajak mereka, dia mengajak umatnya, dia mengajak mereka kepada ma'ruf dan dia mencegah mereka daripada membuat kemungkaran. Masya Allah ya. Ini suatu yang cukup penting tentang Nabi SAW. Kata Ibnu Katsir, ini sifat Rasul dalam kitab terdahulu. Dan demikianlah keadaan baginda. Baginda tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Ma'ruf tu kebaikan. Hamka berkata, ma'ruf dalam bahasa Arab maksudnya dikenali. Bahasa asal, bahasa Arab asal ma'ruf itu dari kalimat arafa. Arafa kenal. Maka ma'ruf artinya dikenali. Benda ini ma'ruf. Arab kata. Benda ini ma'ruf. Orang tahu dah. Itu maksudnya. Dikenali. Dia juga datang dari kalimat ma'rifat. Ma'rifat artinya diketahui tentangnya. Maka boleh dikaitkan dengan ma'ruf dalam konteks ayat ini. Dia bermaksud yang diketahui kebaikannya. Suatu yang baik. Nabi SAW tidak akan menyuruh kita buat. Melainkan yang disuruh itu mesti ma'ruf. Artinya mesti baik. Sebab itu kata Hamka, oleh sebab itu segala perintah yang dikerjakan oleh Nabi yang ummi pasti sesuai dengan jiwa. Sebab jiwa mengetahui dianya baik. Misalnya diperintahkan beribadah kepada Allah dengan solat. Solat itu baik. Diperintahkan berzakat, membantu fakir miskin. Itu baik. Memang fakir miskin perlu dibantu. Diperintah kita hormat dengan ibu bapa. Memang itu baik, dituntut. Disuruh kita berbudi, itu baik. Oleh sebab itu tidak ada satu perintah pun yang tidak ma'ruf yang Nabi sampaikan kepada kita. Tak ada. Sebab itu bila solat, orang malas solat, dia telah membuang
kebaikan penting dalam hidup dia. Apa-apa yang agama suruh, apatah lagi tuntutan yang wajib, kita tak buat. Apa maksudnya? Kita membuang makruf. Kita telah membuang kebaikan penting bagi hidup kita. Kalau makanan, kita nampak. Sebab dia sedap. Sebab dia baik. Baik mengikut kita. Cari ada setengah naik motor tu dia. Jom kita pergi sana. Sebab apa? Dia kata ada mango float yang sedap di sana. Mango terapung pun hampa cari. Usaha naik motor berjam-jam nak cari mango float. Saya pergi KL, ada seorang beritahu, oh geng kami nak pergi Penang. Sebab apa? Ada nasi kandak di tempat tertentu. Kat mana? Dia namakan tempat itu. Saya pun tak pernah pergi. Ada orang kata, Dr. Daniel, line clear kat mana? Line clear saya tak tahu kat mana. Tak clear bagi saya. Saya tak pernah pergi makan nasi kandak kat line clear. Orang line clear marahlah kat Dr. Daniel. Ada orang KL tanya, saya tak tahu dia di mana. Minta maaf. Kami nak pergi cari. 4 jam naik motor besar. Sebab diketahui dia baik, dia sedap. Ini Nabi yang SAW sampaikan sesuatu yang makruf, mesti baik. Baik untuk apa? Baik untuk jiwa. Baik untuk apa? Baik untuk keselamatan kita. Sampai di akhirat tidak akan dihumbal masuk neraka. Baik sangat-sangat itu. Baik apa? Dengan kita membuatnya, Allah ampun dosa kita. Baik sungguh-sungguh. Baik apa lagi? Allah pelihara kita. Siapa boleh pelihara kita? Boleh kita tidurkan, macam-macam boleh berlaku. Bumbung runtuh. Sekarang musim panas, minta simpang. Saya sebut ni pun nanti ada orang tak boleh tidur pula. Musim panas, haiwan-haiwan, ular pun keluar. Kan? Ular pun keluar. Panas. Kata setengah pengkaji. Ular ada kat tempat aircon. Ular keluar daripada bowl tandas dalam cuaca panas ini. Menjadikan kita perhati habis kalau nak pergi mana-mana pun. Perhati keliling. Perhati maaf cakap dalam bowl. Perhati habis. Sebab kemungkinan. Kalau Allah tak pelihara kita, siapa lagi? Anything can happen to us. Anything bad can happen to us anytime, any place. Kita pergi ke tempat, kita minta doa pada Allah, kita baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang Nabi ajar, kami nak ikut Nabi pergi mana pun tempat-tempat yang tak pernah pergi. Jangan minta izin tok nenek tak ada. Minta izin tok nenek, saya nak tumpang duduk bawah pokok mango ni. Tok nenek tak ada. Yang ada Allah, minta tolong pada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Semayang fardu jangan miss. Kemudian lepas semayang kita berdoa. Masa sujud kita doa. Minta Allah selamatkan kita. InsyaAllah. Kita musafir naik kereta, macam-macam boleh berlaku. Kita tidur, tak tahu apa, macam-macam boleh berlaku. InsyaAllah Allah pelihara kita. Punya banyak kebaikan sebab kita ikut yang ma'ruf. Yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kalau orang tanyalah kita yang, mengapa you taat kepada Allah? Sebab saya perlukan Allah. I need Allah. Allah tak perlukan saya. Allah does not need me. But I really need Allah. Saya yang perlukan Allah. Saya beribadah sebab perlukan bantuannya, perlukan keampunannya, perlukan pahala dari sisinya. Dan itu hasrat yang tidak salah. Kita buat sebab ini ma'ruf yang Nabi bawa.
Bukan ma'ruf kebaikan yang tok nenek kata, bukan kebaikan yang pemimpin kata, bukan kebaikan yang pakar-pakar hari ini kata. Perkataan mereka masa boleh dipertikaikan. Ini ma'ruf cara hakiki yang Nabi kata. Dan dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita ikut kebaikan yang terbaik yang Nabi sampaikan. Maka Allah mengatakan itu yang Nabi bawa. Nabi Muhammad SAW bawa. Ya'muruhum bil ma'ruf. Dia mengajak mereka membuat kebaikan. Kemudian wa yanhahum 'anil munkar. Dia mencegah mereka daripada kemungkaran. Kata Hamka, itulah agama yang murni. Itulah agama yang suci. Yang menekankan kepada membuat yang ma'ruf dan meninggalkan segala yang buruk-buruk. Kata Ibn Katsir. Kata Ibn Katsir. Benda yang ma'ruf yang paling besar, paling penting kata Ibn Katsir, yang paling besar. Apa dia? Benda ma'ruf ni banyak kan? Tolong orang tua-tua ma'ruf, baik pada ibu bapa ma'ruf. Tapi agama kita mengajar untuk kita faham klasifikasi tentang setiap perkara yang kita sebut tentang agama. Banyak benda baik yang bagi nak ajar. Tapi yang terbaik apa dia? Yang terpenting apa dia? Agama kita ajar itu dan kita kena belajar seperti itu. Ada sistem. Kemudian yang paling penting, paling besar, yang ma'ruf, yang paling penting, paling besar ialah perintah supaya kita beribadah kepadanya. Dan kita tidak menyengutukan Allah dengan apa-apa pun. Iaitu yang paling ma'ruf ialah akidah yang betul, kepercayaan yang betul, dan beribadah kepada Allah dengan cara yang betul. Ataupun menyembah Allah dengan cara yang betul. Ini paling besar dalam hidup kita. Ma'ruf paling besar itulah dua itu. Akidah betul, ibadah betul. Kalimat yang sering saya ungkapkan di sini apa dia? Iman sahih, amal soleh. Itu paling besar dalam hidup kita. Iman, kepercayaan sahih, betul. Amal soleh. Dan kata Ibn Katsir, itulah yang dibawa semua Rasul pun. Tapi kepuncaknya Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dikatakan ibadah. Dan ibadah mesti berdasarkan ilmu. Dan ibadah mestilah dalam bentuk mengenal Tuhan yang kita beribadah kepadanya. Dua itu. Kita bincang Minhajul Abidin kan. Ada dua permata. Ilmu dan ibadah. Ibadah ini berkait dengan benda ma'ruf lah. Yang diajar oleh Nabi SAW. Dan bila kita beribadah, kata Al-Ghazali, kita kena kenal siapa yang kita beribadah kepadanya itu. Iaitu Allah. Itu berkait dengan akidah. Dua benda itu paling penting dalam konteks memahami ma'ruf. Clear? Sebab itu akidah bagi betul. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ibadah pun bagi betul. Clear? Itu clear? Boleh faham? Jeff, faham? Ridwan? Faham? Okey. Cuaca panas. Cuaca panas jadi mudah mengantuk. Bila cuaca panas kan, dia mudah mengantuk. Saya sampai baru jemaah ni, Jeff, Ridwan, saya khutbah kat sebuah masjid. Saya cerita pasal hari kiamat. Al-Qari'ah. Suara saya kuat kan? Suara saya tinggi kan? Ada muslimat yang dengar. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah ini hari kiamat. Allah bertanya, apa itu hari kiamat? Apa kamu tahu tentang hari kiamat? Suara tinggi. Itu yang batuk-batuk ni. Kemudian, hujung lagi tinggi.
Dan hujung lagi tinggi. Sebab Allah bagi tahu di sana, saya kata tengah hari ini saya nak sebut dua kalimat bagi ingat. Saqulat dengan khaffat. Ini sampingan lah. Tak ada kaitan dengan ayat tadi. Saqulat dengan khaffat. Saqulat berat. Khaffat ringan. Di sana siapa yang saqulat berat timbangan baik, dia dapat redha Allah. Boleh kita kaitkan juga dengan ini. Iaitu bila kita beribadah dengan akidah yang betul, berat timbangan kita naik. Amal kita berkait dengan saqulat. Kemudian Allah kata wa amma man khaffat. Khaffat pula lawan pada saqulat. Saqulat ni berat. Siapa yang ringan? Ringan amal baik. Fa ummuhu hawiyah. Tempat tinggalnya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Kamu tahukah apa dia? Hawiyah. Saya pun suara tinggi. Kamu kenal pak-pak lawak, kamu kenal artis terkinja-kinja, kamu kenal pemain bola sepak, kamu tahu UCL, kamu tahu Premier League, kamu tahu ni rock-rock semua kamu tahu. Kamu tahu tak tempatnya aku nak umpan kamu, suara tinggi. Tapi saya ternampak ada seorang budak tu dia lena. Nak cerita yang tu. Kita duk cerita pasal amal ibadah kan, bagi berat. Kira aku nak umpan kamu masuk hawiyah. Kamu tahu dah apa hawiyah? Banyak benda kamu kenal, banyak benda kamu tahu. Kamu tahu dah apa hawiyah? Dia punya lena. Saya tinggi lagi suara. Tak menang. Dia hebat kan? Saya kalah, Jeff. Saya tinggi lagi. Ni cerita bab neraka ni. Apa dia hawiyah? Narun hamiyah. Api neraka yang menyala-nyala. Dia lena. Hebat. Saya pun sangka baik mungkin sebab cuaca panas. Cuaca panas. Di hari ni kalau terlena pun saya faham lah. Cerita neraka boleh lena. Jadi kita kait dengan saqulat tadi, nak timbangan amal kita tinggi di sana untuk masuk syurga. Itu berkait dengan yang ma'ruf tadi. Dan meninggalkan yang mungkar. Sebab itu diriwayatkan juga, ya. Diriwayatkan juga tentang apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, bila kamu dengar, wahai manusia, bila kamu dengar firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang ada iman, pasang telingamu. Berkait dengan ma'ruf dan munkar tadi. Diriwayatkan kisah Ibnu Mas'ud. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, bila kamu dengar firman Allah berbunyi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, pasang telinga kamu, kata sahabat Nabi ini. Pasang telinga kamu. Sebab dia sama ada satu antara dua. Pertama akan datang selepas itu perintah tentang kebaikan yang kita kena buat. Ataupun yang kedua, perintah tentang larangan yang kita kena tinggalkan sebab dia mungkar. Jadi Al-Quran memfokuskan tentang buat ma'ruf, cegah mungkar, dan dia akan datang dalam bentuk seruan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang ada iman, tegakkan solat, jauhi zina. Jadi itu dalam konteks Al-Quran. Clear? Kemudian Allah mengatakan wa yuhillu lahumut thayyibat. Dan dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Tadi dia mengajak pada ma'ruf. Dia mencegah yang mungkar.
Ini dalam konteks makan minum, kehidupan duniawi dan sebagainya. Dia menghalalkan bagi kamu yang thayyibat. Benda yang dihalalkan Islam. Itu thayyibat. Dia mesti baik. Benda yang diharamkan, dia khaba'is. Ini kalimat-kalimat Quran yang kita kena ingat. Thayyibat. Benda yang harus makan, halal makan. Mengapa Islam izinkan? Sebab thayyibat. Dia baik-baik. Mengapa Islam haramkan khinzir, babi dan sebagainya? Sebab dia khaba'is. Dia buruk. Kata Imam Ibn Katsir, sebab itu Rasul menghalalkan apa yang orang dahulu, orang Quraisy haramkan. Bahirah, saibah, wasilah, ham. Kita telah bincangkan dalam surah Al-Ma'idah dahulu. Orang Quraisy Arab dia haramkan beberapa benda. Tapi Nabi datang, Islam datang mengatakan, kamu yang haramkan benda ini ikut nafsu kamu. Allah tidak haramkan. Dia benda baik-baik. Maka apa yang manusia haramkan, Islam datang dan Islam halalkan sebab dia baik. Kan? Dan bila Islam haramkan betul-betul, dia keji, tidak baik. Maka kata sahabat Abdullah bin Abbas, sekalian yang buruk itu seperti daging babi. Ada orang mungkin tanya anda kan, you all pasal apa daging babi? Pork ini ya, pork dia haram. Pasal apa you all khinzir diharamkan? Sebut saja dia khaba'is. Dia khaba'is. What is khaba'is? Dia pasti buruk, keji. Bismillah. Alhamdulillah. Dia khaba'is. Jawab itu pun okey lah. Dia tak faham, tak apa. Sebab bagi kami dia khaba'is. Riba mengapa diharamkan? Sebab dia khaba'is. Daging babi diharamkan sebab dia khaba'is. Bangkai diharamkan sebab dia khaba'is. Haiwan yang halal dimakan dagingnya tapi disembelih cara tak betul, maka dia khaba'is. Apa maksud khaba'is? Keji. Buruk. Bila ia dihalalkan, kita dapatnya, perolehnya dengan cara halal juga. Dia thayyibat. Makan dengan bismillah. Sila makan. Tapi jangan berlebihan lah. Walaupun dia baik, tapi kalau makan sampai pecah perut lah. Kan? Makan cara berpatutan. Itu pun diajar juga. Yang baik, jangan berlebihan sehingga jadi tidak baik. Yang baik itu diambil secara yang betul, berterusan ianya baik. Clear? Clear? Faham kan? Sebab itu dalam konteks ini ulama juga bincangkan jangan kita pandai-pandai halal dan haramkan sesuatu. Kan? Yang Islam dah kata halal, tak ada dalil kata haram, jangan duk haram-haramkan. Kadang-kadang kita memandai-mandai melarang orang ambil sesuatu yang dasarnya adalah halal. Masa saya kecil itu ada orang tua melihat saya makan pisang yang kembar kan? Pisang kembar kan? Pisang kembar tau? Pisang kembar. Ha? Apa dia ajak? Pisang kembar kan? Kembar. Jangan! Pasal apa pakcik? Oh, ada sebab. Ada pasal. Tak masuk akal kenyataan orang tua-tua ini. Jangan makan pisang kembar. Agama kata makan saja kalau nak makan. Makan saja, bismillah. Dia tak termasuk dalam benda khaba'is. Dia bukan benda haram yang keji. Makan saja. Mengapa disusah-susahkan agama? Itu satu hal yang penting bila kita belajar agama. Jangan susah-susahkan agama.
Sehingga diharamkan benda yang asalnya adalah halal. Saya ingat banyak pantang larang yang diajar dalam masyarakat kita, yang mana berpandukan ayat ini, ia tertolak. Ia memang tertolak. Adat resam Melayu ni pun kita kena kritikal dengannya. Sebab itu disebutkan satu hadis, Nabi mengatakan pada dua utusan baginda, Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari, ketika kedua-dua mereka diutus ke Yaman. Baginda tidak pergi alaihi salatu wassalam. Baginda hantar wakil berdakwah di Yaman. Nama mereka Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari. Nabi hantar ke Yaman radhiyallahu anhuma. Tapi sebelum baginda hantar, baginda akan beri pesanan dulu. Maka antara pesanan Nabi pada dua orang sahabat ini, Nabi kata, Basyira wala tunaffira. Sampai di sana bila kamu berdakwah, berikan kabar gembira. Jangan buat mereka menjauhi agama. Ini kaedah yang kadang-kadang kita abaikan, pendakwah abaikan pada hari ini. Beri kabar gembira. Bagi dia happy dulu. Bagi motivasi dahulu. Contoh orang baru masuk Islam, cerita yang baik-baik dulu. Jangan cerita yang menggerunkan dahulu. Jangan cerita jika dia lelaki nak kena sunat lah, pitam dia. Jangan bincang bab macam tu. Bincang yang simple dulu. Apa yang saya kena buat? Oh, kamu kena tutup aurat lah. Tak. Bincang, kamu kena percaya tentang Allah cara yang betul dulu ya. First thing first. Bagi dia mudah faham. Dia luas baik kefahaman dia. Kemudian kamu semayang. Semayang tak banyak, 5 sahaja. Kamu buat ini dulu. Ajar yang simple-simple dulu. Tak payah ajar nak baca Yasin malam jemaat lah. Benda remeh-temeh nak kita ajarkan kepadanya. Sebab itu kaedah ini penting. Nabi pesan pada sahabat-sahabat, kamu berdakwah, berikan kabar gembira. Jangan berikan cerita-cerita agama yang menyebabkan orang lari. Mungkin dia dengar, dia takut, dia lari meninggalkan agama. Jangan. Anak kita masih kecil, baru nak kenal agama. Kita nak ajar apa dulu? Benda-benda yang menggembirakan dia dulu. Benda-benda yang menyebabkan dia suka dulu. Jangan sentuh benda-benda yang menakutkan lagi. Benda yang menggembirakan. Oh, semayang. Rajin semayang, Tuhan sayang. Masuk syurga, dia happy. Syurga tu apa? Syurga itu apa yang cik mau ada. Apa yang cik suka ada. Oh, ada ni ke? Ada handphone. Apa yang cik suka ada. Lebih hebat dari handphone ada. Oh, seronok. Dia nak semayang. Mula begitu. Mula begitu. Step by step. Jadi, kemudian Nabi kata lagi alaihi salatu wassalam, wa yassira wa la tu'assira. Permudahkan, jangan bagi susah. Jangan bagi sulit. Agama ini tidak susah. Kita bagi susah. Kita bagi susah. Dia baca Quran, ada yang tak betul, tak apa. Baca takat tu. Jangan nak kata tak sah. Sikit-sikit tak sah. Sikit-sikit masuk neraka. Permudahkan. Jangan bagi sulit. Dan yang ketiga, bersepakat. Kamu berdua pergi, jangan duduk berkelahi. Berbeza pendapat depan orang. Bersepakat, jangan berselisih. Di Malaysia saya rasa jika non-Muslim tengok berita orang Islam sama orang Islam duduk berkelahi, agak-agak dia berminat tak dengan Islam. Dia tengok kita berselisih. Sama-sama pendakwah pun berselisih. Jadi ini semua bukan berita yang menggembirakan. Bukan berita yang menggembirakan. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Mengajak pada makruf, mencegah kemungkaran, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang keji-keji. Ikut syariat, dia jadi mudah. Tidak susah.
Ikut manusia banyak susah. Benda ringan jadi susah. Ikut agama betul-betul ringan. Nak semayang pun senang. Clear? Clear tak? Faham? Okey, kita ambil takat tu dulu. Okey. Nak jawab soalan. InsyaAllah. Jadi apa yang kita belajar petang ni? Izan, apa kita belajar? Petang ini tuan-tuan perempuan kena faham. Apa dia Nabi Ummi? Nabi Muhammad SAW Nabi Ummi. Kena faham petang ini. Apa maksud Nabi SAW Ummi? Apa itu Ummi? Okey, boleh jawabkan cikgu kan? Alhamdulillah. Yang kedua, kisah tentang Nabi Muhammad SAW terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab terdahulu yang Allah sebutkan dalam ayat ini ialah Taurah dan Injil. Salah satu kisahnya kisah tadi, masih ingat? Seorang Arab Badui nak dengar dari Nabi, bertemu Nabi bersama sahabat Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka bertemu dengan seorang yang sedang sakit, bapaknya sedang membaca kitab Taurah. Nabi bertanya, ada tak dalam kitab kamu ini menceritakan sifat-sifat aku? Bapaknya menafikan, mengatakan tiada, si anak kata ada. Dan selepas itu dia meninggal. Hadisnya sahih. Tadi dalam kitab Taurah dah ada. Dalam kitab Injil kita bincangkan kemudian. Apa dia yang diceritakan dalam kitab dahulu tentang Nabi? Sifat-sifat Nabi. Pertama, Nabi mengajak manusia kepada ma'ruf. Ma'ruf artinya benda yang baik-baik. Apa perkara ma'ruf yang paling penting? Dua, saya nak dengar. Benda baik dalam agama ni banyak. Yang paling penting apa dia? Dua. Akidah. Kepercayaan yang betul. Benda baik yang paling atas, kepercayaan yang baik yang betul. Iman yang sahih. Dan yang kedua, amal yang soleh, ibadah yang betul. Kemudian perincian-perinciannya. Maka sifat Nabi yang paling penting dalam kitab terdahulu, dia mengajak pada yang baik saja, yang ma'ruf. Yang tadi kita tekankan dua yang paling penting. Kemudian dia mengharamkan benda-benda mungkar. Zina dan sebagainya, benda-benda mungkar, dia mesti haramkan. Bila Islam haramkan sesuatu, dia mesti mungkar, tidak baik. Dan yang ketiga, dia menghalalkan yang thayyibat. Saya nak dengar kalimat itu. Nabi menghalalkan yang thayyibat, thayyibat, thayyibat. Semua yang baik-baik. Lantas bila agama tidak mengharamkan, jangan diharamkan. Sebab dia halal, dia masih baik. Dan Nabi mengharamkan apa dia? Al-khaba'is. Nak dengar itu. Al-khaba'is. Apa maksud al-khaba'is? Yang keji, yang buruk-buruk. Jadi apa saja yang agama haramkan, mesti buruk. Mesti keji. Jangan duk try ambil lah. Jangan duk try makan lah. Jangan duk try minum lah. Dia mesti keji. Memudaratkan kita. Ini dia Islam. This is Islam. Ada perincian-perincian, tapi ini yang kita kena faham. Dan kita berpandukan hadis Nabi SAW berpesan pada Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari yang diutus ke Yaman. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi berpesan mengajar semua ini. Penekanannya cerita yang menggembirakan dahulu. Jangan mulakan dengan cerita-cerita yang menakutkan. Bawa agama dalam dakwah, permudahkan.
Jangan bagi sulit. Cerita agama nak bagi susah ya. Cerita yang berat-berat sampai orang tak mau buat. Cerita bagi orang mudah nak buat. Permudahkan. Dan jangan kita duduk berselisih sesama kita. Cari suatu kesepakatan. Itu merangkumkan apa yang kita sebutkan dalam perbincangan separuh ayat. Lagi separuh kita bincangkan kemudian, insya-Allah. Dan minggu depan kita cuti. Alhamdulillah, syukur. Lama duk tunggu cuti, dapat juga. Minggu depan cuti, Jeff. Cuti, Jeff. InsyaAllah. Kita sambung pada minggu berikutnya. Tarikh berapa, Rizwan? Minggu depan 28. 4 Jun. InsyaAllah. Ada soalan?